Assalamualaikum. Encik. So, saya nak explain sikit, explain balik lah tentang macam mana pembahagian tabung tabaruk dengan tabung simpanan. Kalau tengok yang sebelum ni, kalau perasan, daripada berapa yang kita carum, 140 tu kan, akan masuk ke dalam takaful lah, which is takaful ikhlas family berhad. Takaful ikhlas ni sebagai pengendali tabung lah. Pengendali tabung-tabung ni. So, takaful ikhlas akan pecah dalam 2 tabung. Okey, 1, 2. Okey, 1 tabung tabaruk yang membayar manfaat-manfaat tu. Lagi 1 tabung nilai tunai. Okey. So, macam mana perjalanan dia adalah bila masuk dalam 2 tabung ni, pecahan dia macam ni. So, saya dah explain sebelum ni, saya dah recap balik. So, pada awal kemasukan banyak pergi sini, sikit pergi sini lah. Okey. So, macam biasa, bila mana dah sampai ke tahun ke-15 dan ke atas, umur kita dah meningkat dalam 60 ke 70 macam tu. Okay, tengok pada polisi matang lah. Dan selalunya, mana-mana takaful atau takaful di luar, bila sampai umur 60, mereka akan naikkan caruman tersebut kalau kita masih nak maintain untuk perlindungan tersebut. Kalau macam sekarang kita ambil 100,000 kan. So, pada tahun ke-60, kemungkinan akan berlaku kenaikan. Sebab apa? Tabaruk fund ni dia tak cukup. Which is cas tabaruk tu dia dah berkurang. Cas tabaruk ni bila mengikut umur dia akan naik. So, bila naik, kadang-kadang ni pihak takaful dia tak nak ambil daripada simpanan ni. Okay, daripada nilai tunai ni, menyebabkan klien terpaksa untuk menaikkan caruman. Maksudnya klien paksa bayar lebih lah berbanding yang sebelum ni. Maybe time tu encik bayar 140, tiba-tiba akan naik jadi RM 170 atau 100 atau 200 untuk mendapat perlindungan yang sama. Tapi di takaful ikhlas, kita prihatin tentang, yelah bila kita pencen, kita pun nak pakai duit kan. So, maybe kita punya komitmen dah kurang. At the same time, kita hidup sekadar apa yang ada dan kita teruskan hidup seperti biasalah. Macam orang pencen kan. So, takaful akan ambil daripada nilai tunai ni yang ada dalam ni, dalam tabung ni, untuk top up masuk dalam sini. Supaya memudahkan klien, tak perlulah nak tambah 170 ke 200 ke, tak perlu. Itu sebab macam saya akan bagi tahu pada klien, sebenarnya ianya adalah back to the basic. Bila kita ambil satu-satu takaful ni adalah untuk perlindungan, bukan untuk simpanan. Dan nilai tunai ni adalah satu bonus sebenarnya. Sebab apa? Supaya polisi ni dia berkuat kuasa sehingga waktu masa yang lama. Tu sebab kalau tengok kat sini sehingga umur 70, sehingga umur 60 tahun, dan ianya maintain. Caruman dia maintain. Tapi ada plan yang lain, caruman dia sehingga tahun ke-20, tahun ke-21 dah kena naik harga. Ada juga macam tu. Sebab apa? Dia tak ada nilai tunai ni, tak ada. Tabung nilai tunai ni tak ada. Tapi bila mana produk ni ada nilai tabung nilai tunai, secara tak langsung dia membantu untuk memanjangkan hayat polisi tersebut. Okey, ada juga yang klien saya pernah jumpa, dia bayar, kalau kita ambil example ambil period kat sini. Sekarang umur 44. Sehingga umur 70. So klien bayar carum macam biasa sampai tahun ke 60 dia stop bayar. Dia stop bayar. Soalan saya,
adakah polisi itu terus lab bulan seterusnya atau dia akan terus aktif? Jawapan dia adalah dia akan aktif. Kenapa? Takaful akan continue aktif bila mana tabung nilai tunai tersebut masih ada duit. So maksudnya, kalau tengok kat sini, takaful akan masukkan sikit demi sikit. Dia tak exactly lah 140. Maybe dalam RM90, mengikut kepada cas tabaruk ketika itu, supaya polisi ni keep on aktif sehinggalah nilai tunai ni menjadi kosong. Barulah polisi tersebut jadi lapse atau tak aktif lah. Macam tu. So ada klien sampai umur 60, 10 tahun ni dia tak nak bayar. Sebab apa? Nilai tunai dia dah penuh. Dia bila kita kira, okey. Contohlah ada dalam RM10,000. Ada dalam RM10,000. So dalam RM10,000 ni, bila kira polisi boleh maintain dalam 10 tahun lagi. So dia tak nak bayar, dia biarkan je lah. So polisi tu berjalan je sehinggalah umur 70. Tapi orang kata implikasi dia, bila sampai umur 70, tak adalah simpanan tu. Sebab apa? Takaful dah ambil sikit saham untuk sampai ni, sampai umur 70 ni, untuk nak aktifkan dia. Okay. Kalau ada simpanan pun, maybe sikit daripada yang diletakkan dalam quotation tersebut. Okay. So, ini je explanation saya. Sebenarnya, kenapa, memang ramai klien saya kenapa lagi rendah bila sampai umur matang, kenapa rendah kan. Sebenarnya, dia based on pada calculation quotation yang saya buat. Okay. Dan juga berkaitan tentang inilah. Okay. So saya nak explain sikit je tentang quotation. Macam mana saya buat quotation. Okay. Kalau tengok sini. Okay. Saya buka quotation lah. Okay, saya ambil contoh quotation So, bila saya buat macam ni, monthly 20 tahun, RM80, okay, coverage RM100,000. Okay, so bila macam ni, bila saya calculate, okay, RM80, sebab umur dia ni rendah, 41. Cuba saya buat umur 85, 36. 79, okay, 42, okay. So, saya ambil bersama. Okay, so kat sini 20 tahun, RM80, RM100,000. So, bila saya calculate, okay. So, saya tambah untuk TPD RM100,000. So, dia naik jadi RM90. Okay, saya tambah lagi macam waiver ni. Okay, bila saya tekan, tengok dia jadi RM110. So, kalau ikutkan dekat sini, nampak ni, dia maintain, dia membesar dan sampai takat sini lah. Okay, 5569 pada tahun dia matang. Okay, tapi kalau macam klien yang bajet dia agak tight, so saya akan kurang ke kat sini lah. Saya buat RM80. So kat sini saya tambah RM10. So dia akan jadi RM90. So bila saya buatkan dia jadi quotation, kiraan quotation, kalau perasan kat sini, sikit je. Ni sikit je. Tengok ni. Tahun ke-15, dia RM3,500. Lepas tu tahun ke-20, dia rendah. Nampak tak kat situ? So, ada perbezaan je lah.
Bila mana yang tadi dia makin meningkat, tapi bila mana klien dia takat bajet dia macam ni, so saya adjust, tu yang jadi akan kekurangan dari segi simpanan. Okey, itu saja. Harap cik faham lah. Terima kasih. Assalamualaikum.